Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, ulang semula, kita masuk pada kalimah kalam, ya. Kaf lam alif mim, kalam. Ya, apa itu kalam? Kalam definisinya yang ditulis di dalam kitab yang penuh dengan keberkatan di sisi Allah ini. Mudah-mudahan keberkatan itu meletakkan kita menjadi hamba Allah dari golongan minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Okey, disebut dengan kalimah kalam. Okey, tengok dekat skrin pun ada. Yang tak ada buku tengok dekat skrin. Ya, tengok dekat skrin. Yang tak ada buku tengok saja kat skrin, ya. Kalam dikata susunan kalimah yang mempunyai makna sempurna disebut kalam, atau nama lainnya juga disebut dengan jumlah mufidah. Jadi seerti ataupun dia punya apa motifnya ialah jumlah mufidah. Jadi kalau disebut kalam, nama lain bagi kalam ialah jumlah mufidah. Jadi apa itu jumlah mufidah? Minggu lepas kita dah sebut sikit. Jumlah mufidah itu ialah ayat yang sempurna. Ayat yang sempurna. Jadi sebelum daripada nak ambil contoh yang disebut Al-Bustan Mujamilun, Al-Masjidu Kabirun, adalah lebih baik kita mengenali jumlah mufidah terlebih dahulu. Okey, jom kita pergi kepada jumlah mufidah. Apa itu kalam? Hari ini lebih detail apa itu kalam. Kalamun. Ya, bila kita sebut kalam, artinya ayat yang sempurna. Ya, bila kita sebut kalam, artinya ayat yang sempurna. Itu yang kena faham. Kalam artinya ayat yang saya tulis bahasa Malaysia, ya, supaya semua boleh dapat dengan cepat. Ayat yang sempurna. Okay. Kalam artinya ayat yang sempurna. Nama lain bagi kalam disebut dengan jumlah, ya, jumlatun mufidatun. Mufidatun. Okey, boleh nampak ke tulisan ni kecil sangat? Boleh nampak tak tulisan ni? Boleh. Ya. Jumlatun mufidatun samalah maksud dengan kalam. Ya, kalau kalam berarti ayat yang sempurna, jumlah mufidah juga memberi maksud ayat yang sempurna. Ya, ayat yang sempurna. Okey, sekarang kita pecahkan pula. Daripada jumlah mufidah yang membawa pengertian ayat yang sempurna dipecah kepada dua jumlah. Ya, dipecah kepada dua jumlah. Okey, sekarang kita pecahkan dia kepada dua jumlah. Okey, sekarang kita terus masuk kepada jumlah mufidah. Saya pecahkan jumlah mufidah ini daripada jumlah bismillah. Ya, jumlatun mufidatun ini dipecahkan kepada berapa bahagian? Dua bahagian. Yang pertama kita sebut jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Apa maksud jumlah ismiyah? Iaitu ayat yang bermula dengan kata nama. Iaitu ayat yang bermula dengan kata nama. Ayat yang bermula dengan kata nama. Mula dengan alat tulis jauh pula. Tak apalah, ya. Dengan kata nama. Jadi ismiyah artinya kata nama, kan? Ismiyah isim. Jadi jumlah ismiyah artinya ayat yang bermula dengan kata
nama. Bila kita sebut jumlah ismiyah, dia mesti terdiri daripada dua perkara yang mesti ada padanya. Bila kita sebut jumlah ismiyah, dia mesti ada dua perkara yang mesti ada. Dua perkara. Apa dia dua perkara yang mesti ada pada jumlah ismiyah itu? Ingat, jumlah ismiyah mesti ada dua perkara. Yang mesti ada dua perkara. Apa tak dapat? Sekejap. Okey, jumlah ismiyah terdiri daripada dua perkara. Yang pertama disebut mubtada. Jumlah ismiyah ni mesti terdiri daripada dua perkara. Ya. Dua perkara. Yang tulis itu jumlah ismiyah terdiri daripada dua perkara. Ini dua tulisan Arab ya. Dua perkara. Apa dia dua perkara itu? Tak punya internet slow. Lepas dia pusing je tu. Dua perkara. Yang pertama mubtada. Yang pertama mubtada. Ya, dua perkara. Yang pertama sekali mubtada. Yang kedua khabar. Mubtada. Kena je dia tu. Mim. Mim batadal hamzah. Mubtadaun. Ya, mubtada. Kita sebut dia mubtada. Yang kedua ialah khabar. Yang kedua khabar. Boleh bahasa Malaysia macam mana mubtada ya? Mubtada. Macam ni kot. Dan ini khabar. Ada lagu apa khabar? Apa khabar katanya. Okey. Jadi dua perkara. Sekali lagi, jumlah ismiyah iaitu ayat yang bermula dengan kata nama. Bila kita sebut jumlah ismiyah ni, dia mesti ayat yang sempurna. Iaitu ayat yang sempurna itu mesti ada dua perkara. Yang pertama dia mesti ada mubtada. Yang kedua dia mesti ada khabar. Dia mesti ada khabar. Dekat buku ni diterang ke tak? Saya tengok. Oh, dia tak terang lah. Tak apa, saya terangkan. Dia dah dapat dah tu, dah tulis. Mesti ada dua perkara. Mubtada dan khabar. Okey, dah tulis? Dah. Dah. Okey, semua dah tulis? Dah. Saya tulis Melayu lah kot, senang menulis laju ya. Kalau saya tulis Jawi takut nanti ada yang menulis lambat. Okey, sekarang kita pergi kepada yang pertama. Kita kenal jumlah ismiyah terdiri daripada mubtada dan khabar. Okey, sekarang kita berkenalan dengan mubtada ya. Kita berkenalan dengan mubtada. Apa itu mubtada? Ya, kalau kita sebut mubtada, dia ada ciri-ciri mubtada. Ya, ciri-ciri mubtada. Ya, mubtada. Okey, sekarang kita pergi ciri-ciri mubtada. Ini kena mesti jelas ni. Ya, ciri-ciri mubtada. Ada berapa ciri-ciri mubtada? Ada 4. Ya, ciri-ciri mubtada ada 4. Yang pertama, ciri-ciri mubtada dia mesti isim. Ya, dia mesti isim. Pertama mesti isim. Dan isim itu mesti isim ma'rifah. Mesti isim ma'rifah. Sebab dia ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Okey, peringkat asal saya sebut dulu isim ma'rifah. Nanti akan ada mubtada dalam bentuk nakirah, tapi dia bukan di awal ayat. Okey. Yang kedua, ciri mubtada dia mesti marfu'. Ya, dia mesti marfu'. Ya, isim ma'rifah, kedua marfu'. Kemudian di awal ayat. Di awal ayat. Di awal ayat.
Ketiga di awal ayat. Sebenarnya yang pertama isim, yang kedua makrifah, yang ketiga marfu', yang keempat di awal ayat. Itu ciri-ciri mubtada. Ya, itu ciri-ciri mubtada. Di awal ayat. Pertama isim, yang kedua makrifah, yang ketiga marfu', yang keempat di awal ayat. Ya, 4 ciri dia. Isim, kedua makrifah, ketiga marfu', keempat di awal ayat. Ya, keempat di awal ayat. Ya, keempat di awal ayat. Ya, okey, keempat di awal ayat. Okey, ciri khabar. Ya, ciri khabar. Setiap mubtada dia berkendak kepada khabar. Okey, tulis. Yang pertama, khabar datang setelah mubtada. Ya, khabar datang setelah mubtada. Okey, tulis ciri-ciri khabar. Pertama, datang setelah mubtada. Yang kedua, khabar mesti marfu'. Khabar mesti marfu'. Ya, yang saya cakap ni peringkat asasnya, nanti dia akan berubah bila awak belajar banyak-banyak, dia akan berubah. Tak boleh yang tadi pen, marker pen. Okey, contoh ya, sekarang saya kata tadi kita tahu mubtada mesti kalimah isim. Sekarang baru boleh tengok dekat buku. Sekarang baru boleh tengok dekat buku. Ya, sekarang tengok dekat buku ya. Dia kata apa? Kalam susunan kalimah yang mempunyai audayan tu. Sekarang cuba tengok yang mana mubtada, yang mana khabar. Cuba tengok pada contoh dia kata al-bustanu. Ada tak ciri-ciri yang disebut yang 4 tadi? Pertama dia kata kalimah isim. Ya, kalimah isim. Okey, tengok ni. Ya. Mana dia? Alhamdulillah. Al-bustanu. Ada kalimah isim, ada tanda isim tak? Ada. Mana dia? Al-bustanu pertama ini kalimah isim. Yang kedua, betul tak? Isim terbagi kepada 2. Ada makrifah, ada nakirah. Bila nak jadi mubtada, dia mesti isim makrifah. Sekarang nampak tak ada alif lam? Nampak tak ada alif lam? Ada. Okay, ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, dia mesti marfu'. Dia mesti apa? Marfu'. Sekarang cuba tengok. Dia marfu' dengan apa? Dhammah. Ya, marfu' dengan dhammah. Okey, kenapa dia marfu' dengan dhammah? Sebab isim mufrad. Kita dah belajar tanda marfu' kan? Dah belajar tanda marfu' dulu kan? Ada berapa tanda marfu'? Dhammah, alif, waw. Ya, dhammah, alif, waw. Ya, itu peringkat asas lah. Okey, jadi ini kenapa marfu' dengan dhammah? Sebab ini bilangan satu. Ya, satu kebun. Ya, satu kebun. Sebuah kebun ke satu kebun. Ya, jadi al-bustanu di awal ayat. Betul kan? Ni nampak ayat yang kalimah yang pertama. Jadi dia melengkapi ciri yang 4 tadi. Maka sempurnalah dia menjadi. Sekali lagi ulang. Al-bustanu jamilun. Ini adalah kalimah jumlah ismiyah. Ini adalah kalimah jumlah ismiyah. Kenapa kita kata ini kalimah jumlah ismiyah? Sebab dia bermula dengan kata nama isim. Dia bermula dengan isim ataupun kata nama cakap Melayu. Ya, kata nama. Ya, ataupun isim. Betul tak ini ada tanda isim? Iaitu ini kalimah isim. Kemudian ada tanda yang jelas. Sebab nak jadi mubtada dia kena isim makrifah. Okey, mana tanda isim makrifahnya? Dia mula dengan alif lam. Ya, mula dengan alif lam. Yang ketiga, tadi kita tulis dah. Ya, setiap mubtada wajib marfu'. Ya, ini marfu' dengan dhammah.
Kenapa marfu dengan dhammah? Sebab isim mufrad. Dia al-bustanu tu dah jadi mubtada. Setiap mubtada dia perlu kepada khabar. Tolak tu je. Okey. Mana dia khabar? Tadi kita kata khabar datang setelah mubtada. Tak apa. Terima kasih. Kita tahu jamilun itu adalah khabar. Tengok ciri-ciri khabar tadi. Dia datang setelah mubtada. Betul tak? Dia kalimah yang kedua. Jadi jamilun tu adalah khabar kepada al-bustanu. Yang kedua, tadi kita dah bagi tahu setiap mubtada isim zahir mesti marfu. Cuba tengok jamilun tu marfu dengan apa? Dhammah. Dengan dhammah. Jadi kalimah al-bustanu jamilun adalah jumlah ismiyah yang terdiri daripada mubtada dan khabar. Ya. Jadi mesti tahu ciri-ciri mubtada, mesti tahu ciri-ciri khabar. Jadi al-bustanu ciri-ciri mubtada dia ada 4, jelas ada. Jamilun ciri-ciri dia punya khabar juga ada. Baru kita pergi tengok makna. Ya, kalau tak tahu makna boleh cari je dalam kamus. Tapi kalau tak tahu yang ni tak boleh cari dalam kamus sebab kamus tak terangkan, kena belajar juga. Ya, baru kita tengok apa maksud al-bustanu jamilun, artinya kebun. Ya, kebun itu cantik. Jadi mana dia mubtada? Kebun lah. Ya. Mubtada'nya kebun. Khabarnya mana? Cantik. Cantik. Ya. Jadi kebun itu cantik. Kebun itu cantik tadi mak. Okey, seterusnya tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, al-masjidu kabirun. Cuba tengok kalimah al-masjidu, dia adalah mubtada. Ya, kabirun khabar. Sekarang cek, betul tak dia ada ciri-ciri mubtada pada kalimah al-masjidu kabirun. Ya. Pertama, al-masjidu kalimah isim. Yang kedua, al-masjidu isim ma'rifah. Yang ketiga, al-masjidu marfu' bi dhammah. Yang keempat, al-masjidu di awal ayat. Di awal kalimah. Ya, betul kan? Jadi 4 cirinya wujud, maka confirm. Kabirun. Kabirun dia jadi khabar. Betul tak? Ada kalimah yang kita belajar tadi, kabirun tu datang setelah mubtada. Kemudian dia marfu. Kita tengok kabirun tu marfu. Ya. Sekarang cuba tengok ya, dalam tu dia bagi 2 contoh. Al-bustanu jamilun, al-masjidu kabirun. Ya, 2 contoh. Saya ambil contoh yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berpanggil lagi ya. Jadi mubtada kan? Ya. Bukan nak ajar ibu. Ajarlah mata besar, mata kecil. Ni mubtada. Ciri-ciri mubtada tadi ada 4. Pertama ni kalimah isim kan? Ya. Kedua, makrifah. Lepas tu kena faham apa pula makrifah tu. Ni dia, alif lam. Tiga, marfu. Bil dhammah. Nah, ibu bestnya. Ajar ibu macam mana cari pen ni. Yang keempat di awal. Awal kalimah. Awal kalimah ya. Awal kalimah. Kalau tak boleh Jawi tulis je Melayu ya. Boleh Rumi. Tapi Melayu. Tulis Rumi. Okey. Jadi ciri mubtada, bila kita sebut mubtada, jelas 4 ni. Kalau kita sebut ciri al-muslimu, kena ada jelas ciri al-muslimu tu macam mana. Jangan sebut al-muslim tapi tak ada ciri orang Muslim, orang Islam, asal Melayu. Ciri orang Islam mesti dekat dengan Al-Quran. Betul kan? Ciri orang Islam mesti cakap benar. Ciri orang Islam mesti bersihkan hati. Ciri orang Islam mesti ada sifat silaturahim. Contohlah, kan? Okay, boleh? Al-masjidu adalah mubtada.
Ya, adalah khabar. Tadi kita dah belajar. Ya, okey, tengok al-masjidu. Ya, saya tukarkan al-masjidu saghirun. Tak boleh lah, mana ada masjid kecil kan? Kabirun. Kat situ apa? Jami ampun kabirun. Ya, kabirun. Betul kalau ibu panggil datang lagi. Al-masjidu kabirun. Tengok. Kabirun ni pertama datang setelah mubtada. Yang kedua kabirun ni marfu bidhammah. Jadi confirm ini adalah khabar. Okey. Jadi al-masjidu kabirun ni jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang terdiri daripada mubtada dan khabar. Sekarang kita cek, kita terangkan ayat. Al-masjidu kabirun. Betul tak ayat ini ayat yang sempurna? Ya, masjid ini besar. Atau masjid itu besar. Ayat tu sempurna, tak ada orang tak faham kalau disebut dalam bahasa Malaysia masjid itu besar ataupun masjid ini besar. Al-mufidul ismi. Sempurna kan? Sempurna. Sempurna. Okey, walaupun dalam buku ni tak ajar, tak tulis lagi, saya suka nak bagi tahu awal-awal lagi. Ya, dia tidak semestinya makrifah dengan alif lam. Ya, tidak semestinya makrifah dengan alif lam. Okey. Sekarang saya nak buat selain daripada alif lam yang disebut mubtada, kalau saya tukar kalimat. Nampak? Darjah awal dan buku tu tak? Masjidun. Ini juga menjadi mubtada. Mana yang jadi mubtada? Mana yang mubtada? Haza. Haza masjidun. Kenapa ini boleh jadi mubtada? Kerana kesemua isim isyarah adalah ma'rifah. Kesemua isim isyarah adalah ma'rifah. Jadi jangan duk simpan dalam kepala alif lam saja ma'rifah. Tak. Kalau saya kata haza masjidun, haza ni boleh jadi mubtada. Dan masjidun ni jadi khabar. Kenapa masjidun boleh jadi khabar? Sekarang kita terjemah. Haza masjidun. Ini sebuah masjid. Ini sebuah masjid. Masjid. Jelas tak ayat tu? Jelas. Jadi ini merujuk kata tunjuk yang khusus. Ini sebuahnya. Ini sebuahnya pada tanda dhammah ni. Ya, tanwin dhammah. Ya, kalau khabar dia datang dalam bentuk nakirah. Khabar datang dalam bentuk nakirah. Tapi kalau jumpa dalam Al-Quran khabar dalam bentuk ma'rifah, itu uslub gaya bahasa Al-Quran. Tapi kalau biasa buat ayat, ya, khabar dia adalah nakirah umum. Ya, mubtada mesti ma'rifah. Mubtada ma'rifah, khabar nakirah. Tapi dalam Al-Quran ada khabar dalam bentuk ma'rifah. Yang tu kena belajar kita dapur. Okey, boleh haza masjidun. Ya, ini sebuah masjid. Jadi jangan tersekat dengan alif lam sahaja. Ya, lagi apa lagi yang boleh jadi isim makrifah, ya, selain daripada haza, semua dhamir juga boleh menjadi mubtada. Ya, contoh. Ya, contoh saya buat. Tadi ya. Okey, contoh saya buat. Mubtada ya. Wa
dia Anta, kamu anta, anta, kamu apa? Ustadun Kamu, anta Rashidun. Rashidun Mana Rashidun? Cerdik. Anta Rashidun. Ini isim domir kan? ya Ini isim domir. betul. Nah, apa maksud anta Rashidun? Jadi anta ni jadi mubtada. Kamu tulis. cerdik. Semua domir adalah makrifah. Tulis sendiri. Kesemua domir adalah makrifah. Tadi kesemua isim isyarah adalah makrifah. Sekarang kesemua domir adalah makrifah. Ya, saya ambil satu contoh domir anta. Mana anta? Kamu. Kamu Okey, mana dia punya khabar? Rashidun Ini khabar. Okey, sekarang saya nak buktikan. Ya, betul tak dia dalam bentuk mubtada khabar. Anta Rashidun. Kamu seorang yang pintar. Kamu bijak. Kamu seorang yang bijak. Ayat tu sempurna tak? sempurna. Sempurna. Jadi mana-mana ayat yang sempurna adalah disebut jumlah. Kalau dia kalimah isim, ini isim apa? Ini isim domir. Yang tadi isim isyarah. Jadi mana-mana isim domir, mana-mana isim isyarah boleh menjadi mubtada. Ya, boleh menjadi mubtada. Anta Rashidun. Kamu seorang yang pintar. Ayat itu sempurna. Jadi dia jadi jumlah ismiyah yang terdiri daripada mubtada dan khabar. Okey, boleh ke tak? Boleh ke tidak? Mana-mana isim domer benda? Kesemua isim domir. Kesemua isim domir. Tulis. Kesemua isim domir adalah makrifah. Tulislah. Kesemua isim domir. Isim domir ada berapa? Isim domir ada berapa? 14. Ya. Kesemua isim domir adalah ma'rifah. Ya, kesemua isim isyarah ataupun isim isyarah adalah ma'rifah. Ya, isim mausul adalah ma'rifah. Okey, kita dah belajar ke semua isim domir kan? Isim isyarah dah belajar ke belum? Belum. Isim mausul pun belum. Okey. Tapi saya nak bagi tahu contoh. Ya, kalau isim mausul pun boleh jadi ma'rifah. Jadi semua isim domir adalah ma'rifah yang boleh menjadi mubtada. Semua isim isyarah adalah ma'rifah juga boleh menjadi mubtada. Semua isim mausul, sekejap lagi saya tunjuk. Ya, semua isim mausul adalah ma'rifah yang juga boleh jadi mubtada. Jadi saya tambahkan ni supaya dapat
lebih banyak. Okey, saya nak tunjuk mubtada khabar lagi. Okey. Mana mubtada, mana khabar. Saya tunjuk dekat whiteboard, pilih. Pilih pula. Bagi tahu ya. Mana mubtada, mana khabar. Akbar. Allah mubtada. Allahu akbaru. Mana mubtada, mana khabar. Allahu mubtada. Akbar. Khabar. Allah mubtada, akbaru khabar. Kenapa kata Allah ni mubtada? Alif lam makrifah. Lagi Marfu. marfu, lagi Awal kalimah. awal kalimah. Kenapa kata akbaru ni jadi khabar? Dia datang selepas mubtada. Marfu. Datang setelah kalimah Allah. Lagi Rumah. yang penting bila khabar isim zahir dia mesti Marfu. okey, dia mesti kalimah isim, dia datang setelah mubtada dan dia marfu. Ma makna Allahu akbar? Allah besar. Sempurna tak ayat ni? Sempurna. Sempurna. Ya, bila kita sebut kalimah Allahu akbar ni? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kalimah Allahu akbar bagi kalimah takbiratul ihram ni rukun ke sunat? Rukun ke sunat? Rukun. Rukun apa ni? Qauli. Rukun apa? Qauli. Rukun qauli. So daripada alif, lam, ha, hamzah, kaf, bara mesti dengan jelas sifat ya, makhrajul huruf, sebutan mesti jelas. Kerana dia rukun qauli. Ya, rukun qauli yang keberapa ni? Yang pertama. Rukun qauli yang pertama. Rukun qauli yang kedua? Baca Fatihah. Fatihah. Rukun qauli yang ketiga? Rukun qauli yang ketiga? Tahiyat. Rukun qauli yang ketiga? Baca tahiyat. Baca tahiyat. Tahiyat yang mana? Ayat yang akhir. Tahiyat yang akhir. Rukun qauli yang keempat? Salam yang pertama. Salam Salam. pertama. Hai. Selawat. Allah, Selawat. umur berapa? Umur berapa? Rukun qauli yang keempat? Apa dia? Salam yang pertama. Berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun qauli yang kelima? Salam pertama. Salam yang pertama. Salam dengan bagi muka, pusing muka ke apa? Pertuturan tu. Tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai mana dia jadi rukun? Sampai mana jadi rukun? Sebutan Assalamualaikum. Nasib baik lepas. Allahu Akbar. Jangan, umur dah banyak dah kita. Ya, jangan. Itu rukun salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kalau bab-bab rukun tak boleh lepas lagi. Susah sikit lah belajar lah insyaAllah. Okey, sekarang sekarang ni kita tukar daripada alif lam, kita tukar kepada isim domir. Jadi kalau jumpa isim domir untuk pada ayat suci Al-Quran ada ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Surah Al-Baqarah ayat 5 tu kat situ. Bersilap. Betul kan? Okey, buka Quran sekejap, tengok ulaika humul muflihun surah Al-Baqarah. Mana mubtada, mana khabar? Ulaika humul muflihun surah Al-Baqarah. Ulaika tu isi mubtada.
Bagus Tuan Haji. Tuan Haji keluarkan. Mana dia ayat Quran tu? Saya nak cari tak pandai. Allah. Al-Baqarah. Ulaika humul muflihun. Ulaika tu mubtada. Tuan Haji ambil ulaika. Mana Tuan Haji? Ayat 5. Tahu. Saya suruh keluarkan kat skrin ni. Ayat 5. Ulaika humul Mubtada. Surah Al-Baqarah. Muflihun tu khabar. Ni Tuan Haji. Al-Baqarah. Al-Baqarah ni. Al-Baqarah. Ulaika ambil ke itu. Al-Baqarah. Okey. Al-Baqarah. Atas. Lagi. Dah. Okey, cuba tengok ni. Saya nak, Wan ni tak nak ya. Ambil pada ulaika. Bukan Wan ni tak nak. Saya nak bagi tahu ulaika. Ulaika ni ialah isim isyarah. Tadi dah bagi tahu isim isyarah dia boleh jadi mubtada. Kenapa? Mubtada. Sebab dia Mubtada. adalah ma'rifah. Ulaika. Mereka itulah. Merekalah al-muflihun. Mana dia mubtada? Ini ada. Okey, ini pertemuan bentuk isim isyarah, ini isim domir, ini isim ma'rifah. Cuba tengok. Sebab tu tadi awal-awal saya kata kalau Al-Quran ada khabar yang jadi dalam bentuk makrifah. Betul tak tadi saya cakap? Ingat tak tadi saya cakap bila dalam Al-Quran khabar akan terjadi dalam bentuk makrifah. Kan nampak? Sekarang ni semua makrifah ni. Kalau tak boleh faham, habislah kita. Ya. Ulaika ini makrifah. Ini makrifah isim isyarah. Makrifah isim domir. Al-muflihun. Ini juga isim makrifah kerana bermula dengan alif lam. Tapi bukan ke semua ini jadi mubtada. Bukan ke semua jadi Mubtada. kena ikut balik. Tadi kita kata mubtada ya dia kalimah isim. Sekarang betul. Ini isim apa? Kalimah isim lah. Dua dia makrifah. Kenapa? Kesemua isim isyarah adalah makrifah. Ini tak ada tunjuk marfu. Kerana isim isyarah sifatnya mabni. Jadi jangan tukar pula ulaiku. Sebab dia mabni. Mabni maksudnya tak ada tukar baris. Yang keempat dia duduk di awal kalimah. Sebab itulah dia jadi mubtada. Jadi mana satu mubtada di sini? Ulaika. Mana satu mubtada ni dari tiga kalimah isim makrifah ni? Mana satu? Ulaika. Ulaika adalah mubtada. Okey, mana dia khabar? Al-muflihun. Alhamdulillah. Kenapa mu tak kata hum? Sebab dalam ular tu memang ada hum mereka. Okey, sekarang kita tengok. Tadi kita kata si marfu. Ni betul tak al-muflihun ni marfu? Ni marfu kan? Okey, al-muflihun ni marfu dengan apa? Wow. Ya, kenapa kita kata marfu dengan waw? Sebab dia jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Tadi tanda marfu'nya dengan waw. Tadi saya kata marfu' dengan dhamma isim mufrad, marfu' dengan alif musanna, marfu' dengan waw jamak muzakkar. Sekarang kita terjemahkan ya. Bila terjemah dia nampak jelas. Mereka itu ataupun mereka orang-orang itu merekalah orang-orang yang berjaya. Ya, orang-orang yang berjaya. Jadi ayat ni sempurna tak? Sempurna. Ni jumlah apa kita belajar sedang belajar ni? Ya, terdiri daripada mubtada dan khabar. Ya, mubtada dan khabar. Okey, alhamdulillah. Itu di antara
ayat yang kita belajar daripada Al-Quran yang kita dah dapat tadabburkan. Okey. Jadi yang mana dia? Okey. Tuan Najib keluarkan balik. Najib keluarkan balik. Mana tadi ayatnya? Ulaika. Ayat 5. Mana tadi hilang pula dia. Okey, tak apa. Dia tak keluar, kita tengok. Siapa orang-orang yang berjaya tu? Ada kat skrin ada? Ada kat skrin. Kat saya. Alamak, kat saya tak ada. Okey, kejap. Orang jaya, orang yang dapat petunjuk. Tuan Haji naikkan atas, Tuan Haji. Naikkan ke atas, bukan ke bawah, ke atas. Kalau ni. Atas. Buat apa benda tu? Lagi. Oh. Okey, sekarang tengok. Dah cukup. Okey, cuba tengok. Siapa dia orang yang berjaya tu? Yang pertama, Allah sebut orang yang berjaya yu'minuna bil ghaib. Ni orang yang berjaya ni. Ya. Bil ghaib ni berarti ghaib ni yang pertama sekali yakin Allah itu wujud. Yakin Allah itu wujud. Ya. Nampak ni. Alladzina. Ini isim mausul. Alladzina ini isim mausul yang menjadi mubtada ni. Orang-orang yang macam mana? Yu'minuna. Mereka itu beriman. Ni jadi khabar ni dalam bentuk jumlah fi'liyah. Belum belajar lagi lah. Ya. Jumlah fi'liyah. Nanti kita belajar insya-Allah. Terlalu jauh lagi yang perlu belajar. Ni jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ni. Khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kenapa? Sebab yu'minuna ni adalah fi'il mudhari. Ini jadi khabar ni. Khabar jumlah fi'liyah. Orang-orang yang mereka itu macam mana? Mereka itu beriman. Beriman kepada siapa? Bil ghaib. Beriman kepada perkara yang tak nampak. Tak nampak. Jadi yang pertama kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Yang kedua, kita nampak malaikat tak? Tak. Kita beriman kepada para malaikat. Yang ketiga, kita beriman kepada kitab kita nampak. Ya, kitab kita nampak. Yang keempat, kita beriman kepada para rasul. Kita jumpa ke rasul? Tidak. Jumpa. Tapi kita yakin tak? Yakin. Yakin sangat-sangat. Sebab itulah Rasulullah terlalu mencintai hamba umat-umatnya yang tidak bertemu tetapi sangat-sangat yakin kepada Rasul, para malaikat, kitab-kitab pembalasan hari kiamat. Hari kiamat. Ya, okey. Kita kita dah nampak tak hari kiamat? Tak. Tapi kita beriman tak? Beriman. Kita yakin tak ada fitnah dalam kubur? Ya. Ada yakin. Yakin. Inilah yang disebut mereka yang beriman itu senantiasa beriman kepada perkara yang tidak nampak tetapi mereka hakul yakin, benar-benar yakin. Inilah orang yang berjaya. Kenapa solat? Kerana ianya perintah Allah. Aku hamba, maka apa yang Tuhan aku suruh, aku wajib buat. Ya, nampak pahala pada Islam belajar ni, nampak tak pahala? Nampak pahala ke? Tak nampak. Tak nampak pahala. Tak nampak. Nampak ke malaikat rokib yang sebelah kanan tu? Tak nampak. Tak ada. Tapi yakin tak? Yakin. Yakin. Ni saya dah start masuk tadabbur ni. Ya, dah masuk tadabbur ni. Walaupun baru belajar sedikit. Ya, sebab nak jadi orang yang berjaya tadi, pertama sekali Allah duk bagi tahu, kamu wajib beriman kepada perkara yang kamu tak nampak. Pertama sekali kamu tak nampak Allah tetapi yakin. Ya, dan sebab tu kita sekarang ni kita yakin macam mana kita nampak Allah dengan hati. Dulu saya bagi doa, bukan saya bagi doa. Kalau saya bagi doa, saya doa yang diajar oleh para ulama yang telah dicatat di dalam buku doa. Allah sekarang ni kita nampak Allah melalui apa? Hati. Allahumma ja'al mimma yaraka fid dunya bi'aini qalbi wa fil akhirati
Dengan apa? Bi'aini ra'si. Ya. Sekarang kita beriman dengan mata hati. Kita nampak Allah dengan mata hati kita. Di hari akhirat kita nampak Allah dengan mata kepala kita. Mata kita yang zahiriyah ini nampak. Sekarang mata batiniyah kita. Ya, yakin. Kalau tak yakin tak belajar ini. Okey, yang kedua itu banyak lagi huraian bil ghaib ni kalau nak dihurai secara tadabburnya 2 jam tak habis. Baru betul-betul kita mendirikan solat, dapat solatul khusyuk. Ya, solat yang khusyuk. Kenapa? Di hadapan kita kematian, bekal kematian kita ialah ya, sebab itulah mendirikan solat itu ya, kita minta bila kita nak dirikan solat macam mana? Ya, minta dengan Allah wasta'inu bis sabr. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Dia tak pandai baca Quran, sabar belajar. Kena marah dengan guru dia. Ya, dalam hati duk kata, ya Allah, bantu aku ya Allah. Ya, nak dapat baca Quran dengan sempurna dari kecil sampai innalillah. Kena belajar betul-betul. Nak faham Al-Quran, bini huruf apa, al-ghaib bini huruf apa, ni jar wa majrur dalam bentuk ma'rifah. Benda-benda ma'rifah ni semua datangnya daripada Allah. Allah yang datangkan para malaikat tapi kita tak nampak. Allah yang datangkan pahala tapi tak nampak. Allah yang datangkan dosa tapi tak nampak. Allah yang sediakan syurga tapi tak nampak. Allah yang sediakan neraka, na'udzubillah. Ya, Allah yang sediakan nikmat kubur. Allah yang sediakan azab kubur tapi tak nampak. Tapi kita dah beriman. Orang yang beriman dia cukup yakin perkara yang ghaib. Okey, macam mana nak sempurnakan iman? Dah kamu yakin perkara yang ghaib tadi, sempurnakanlah iman kamu dengan yuqimu as-salat. Wa ni wa harfu atfin wa huruf atf yuqimuna ma'tuf alaihi kepada yu'minun. Ya, ma'tuf alaihi kepada yu'minun. Orang beriman mesti jaga apa? Salat. Dia datang dalam bentuk ya wazan 4 huruf. Aqama yuqimu. Ya, bersungguh-sungguh bila solat bukan macam melepas batuk di tangga, apa batuk di tangga, apa patuk ayam apa. Bersungguh-sungguh sebab kamu berhadapan dengan pencipta kamu yang memberi roh kamu, yang memberi jasad kamu, yang menghidupkan kamu, yang memberi rezeki ke atas kamu. Maka tanda syukur kamu wajib mendirikan solat dengan sebaik-baik yang termampu oleh kita. Okey, macam mana nak jadikan solat itu khusyuk? Ya, maka diajar kita satu persatu. Di antaranya wajib kita memahami apa yang kita cakap. Ya, apa yang kita lapas kita kena tahu. Barulah dapat kekhusyukan. Kalau kita cakap inna salati, apa benda tak tahu. Ya, kita dah berjanji dengan Allah sesungguhnya solat tu. Dan solat tu untuk siapa? Untuk kita mendirikan kerana Allah. Dan bila kita solat, solat itu bukan untuk Allah. Allah tidak mengambil af'al daripada apa yang kita lakukan. Sebaliknya, af'al itu Allah kembalikan kepada kita yang patuh kepada perintah Allah. Apa lagi ni masuk tadabbur. Okey, jaga solat dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi jaga rukun solat itu dengan sesempurna yang mungkin. Ya, sebab itu ada rukun solat. Dalam solat ada sunat terbagi kepada 2. Sunat ab'ad dan lagi satu hai'ah. Nasib baik dia jawab. Alhamdulillah. Okey, jaga. 2 je tu pecahannya tu, tapi jaga dengan sebaik-baiknya. Okey. Jadi dalam solat ada rukun qauli, ada rukun fi'li, rukun qalbi. Jaga betul-betul. Ya, jaga betul-betul. Ya, ketiga-tiganya jaga sebaik-baiknya. Pertama, jaga qalbi kita. Jaga hati kita ketika dalam solat. Hubungan kita jangan putus. Ya, jangan putus. Di dalam solat pun duk ingat hari nak masak apa ni. Ya, hari ni puasa. Dia sembahyang zuhur. Dia dah ingat dah apa pun nak masak. Ya, putuslah hubungan dia. Ya, sebab dia ingat dunia. Tapi Allah maha sayang kita. Walaupun terputus sekejap kau ingat dunia.
Ya, Allah tetap sayang pada kita. Jadi usahalah sedaya upaya supaya dalam solat jangan putuskan hubungan antara aku dan dia. Ya, sekejap je pun. Nabi kuat pun 5 minit je. Okey, jaga betul-betul solat itu. InsyaAllah kita akan meninggalkan perkara yang mungkar. Inna solat. Sambung. Inna solat. Sambung. Tanha. Salata Ya. tanha anil fahsya'i Inna wal solat tanha anil munkar. Jadi kalau solat kita masih lagi kita berarti kita masih belum dapat solat yang disebut qad aflahal mu'minun. Belum dapat lagi qad aflahal mu'minun. Ya, belum lagi. Sebab orang yang berjaya yang pertama disebut inna solat apa allazina hum fi solat. Ya, orang yang betul-betul ikut perintah Allah. Okey, seterusnya. Oh, ini sampai pukul berapa kan awak tak dapat banyak yang lain. Okey, faham tak ni? Nah, ini termasuk ada dan khabar. Ya, ini jar wa majrur. Kita belum belajar lagi, insya-Allah kita akan belajar. Ya. Allah pun kita belum belajar, harfu jar pun belum belajar, semua belajar insya-Allah. Ya, masanya pendek tapi nak belajar banyak. Okey, insya-Allah. Ya, apa lagi? Nak jadi orang yang berjaya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Okey, razaqnahum kita dah belajar. Razaqnahum. Mana fi'il madhi dia? Ni razaqa ni, razaqa. Ni nampak sukun. Kenapa sukun? Dan belajar. Bila sukun, ya isim dhamir jadi fa'il. Ingat lagi? Nampak ni? Nampak nah. Nah ni isim dhamir. Ya, isim dhamir i'rabnya sebagai fa'il. Di mana ni. Razaqna. Ni 3 kalimah ya. Razaqa. Apa ni? Oh, dia nak Tuan Haji tuliskan. Okey. Boleh. Ya, boleh nampak, tengok dekat skrin saja. Tak payah buka Quran. Bukan tak payah buka Quran sebab ada kemudahan Tuan Haji dah bagi. Razaqnahum. Razaqa. Ni sukun. Asalnya razaqa. Asalnya razaqa. Makin kecil Tuan Haji. Tak apa. Dah comel dah tu. Boleh nampak. Semua nampak kan? Nampak. Alhamdulillah. Dah comel dah. Ni 3 kalimah ya. Kalimah yang pertama razaqa. Razaqa. Fi'il madhi. Ya. Telah memberi rezeki. Okay, siapa yang telah memberi rezeki itu? Kami. Mana? Siapa jena ni? Allah. Allah. Kenapa Allah menggunakan kalimah kami? Sebab Allah Maha berkuasa. Semua penduduk langit dan bumi. Siapa yang rezekikan mereka? Allah. Ini menunjuk kepada kudrah Allah yang Maha berkuasa. Jadi ni jadi apa? Tengok qaf sukun. Kenapa qaf sukun? Kerana lepas sukun mesti bersambung dengan domir. Domir muttasil. Ni jadi fa'il dalam bentuk isim domir. Jadi kami telah memberikan rezeki kepada siapa? Mereka. Mereka ni kita belum belajar lagi. Mereka ni isim domir, i'rabnya sebagai maf'ulun bih. Jadi dengan hum ni adalah 2 isim domir yang bersambung dengan fi'il madhi. Jadi razaqnahum kita nak sebut apa ni? Allah telah memberi rezeki kepada mereka. Jadi orang yang beriman ini, orang yang berjaya di dunia, tak jadi orang bakhil, maka dia buat apa dengan rezeki yang Allah beri ni? Ini fi'il mudhari ni, kan? Kita dah belajar wazan Arab ke belum? Dah belajar wazan Arab ke belum? Belum. 3 huruf je.
Nangis. Okey, belum. Jadi yunfiqun ini adalah wazan fi'il mudhari daripada fi'il madhi wazan 4 huruf. Anfaqa yang ditambah dengan hamzah di awalnya. InsyaAllah. Ya, nah insyaAllah saya masukkan nanti insyaAllah minggu depan ya jumlah ismiyah dan fi'liyah ni saya masukkan sekali insyaAllah. Ya, jadi yunfiqun ini kenapa Allah tak guna yanfiqu? Ya, tak Allah gunakan yunfiqun kerana nak bagi tahu bukan mereka infak sikit-sikit tapi mereka bersungguh-sungguh menginfak fi sabilillah. Allah guna wazan 4 huruf. Menginfak. Ya, bukan infak, menginfak. Ya, mengeluarkan, menginfakkan harta yang Allah beri. Allah beri mereka rezeki, ya, Allah beri mereka rezeki, kemudian rezeki itu mereka salurkan di jalan Allah yang namanya fi sabilillah. Ini orang yang berjaya di dunia dan berjaya di hari akhirat. Ya, okey. Dah tahu dah siapa orang yang berjaya, bukan orang yang ada PhD. Ya, itu berjaya dunia sahaja. Kalau dia tak buat yang ni, dia belum tentu berjaya. Tapi di sisi Allah, orang yang berjaya, ulaika humul muflihun itu, yang pertama, mereka beriman kepada perkara yang ghaib. Orang yang berjaya ialah orang yang menjaga solat. Ya. Orang yang berjaya ialah orang yang menginfakkan, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Al-fahimtum? Al-fahimtum al-an? Fahimna barakallahu fikum. Ya. Okay, ingat banyak kita dah tersilap. Kita tahu orang yang berjaya graduate. Ya, kalau kita tengok orang tu tak lulus SPM, Allahu Akbar. Dia gagal dalam hidup. Tapi orang yang tak lulus SPM tu jadi tukang kebun, masa waktu dia terus dirikan solat. Orang yang ada PhD, ya, dengar azan dua tak dengar. Adakah dia orang yang muflihun ni? Tidak. Tidak. Tapi kita faham orang yang berjaya macam mana? Kita faham berjaya macam mana? Yang berjaya di dalam perniagaan. Orang yang berjaya di dalam pelajaran. Betul kan? Bukan salah tak. Tetapi kalau mereka berjaya di dalam pelajaran dan pelajaran itu menundukkan nafsunya kepada dunia dan meningkatkan arah tujuan hidupnya kepada tambah ubudiahnya kepada Allah, itulah sebenar-benarnya orang yang berjaya. Apa pergi pula zawiyah ni? Ya. Okey. Boleh ke? Faham tak? Tak habis lagi tu. Saya tak habis tu. Ya, tapi saya bagi setakat tu ajalah nak bagi faham ya jumlah ismiyah yang terdiri daripada mubtada dan khabar. Ya, jadi kita nak faham mubtada khabar itu mesti bermula dengan kalimah isim. Dan hari ini saya ajar kalimah isim dalam 3 wajah yang menjadi ma'rif. Ustaz? Boleh ke? Nah, jadi sikit-sikit masuk kepada tadabbur Al-Quran. Boleh ke? Boleh tak masuk? Boleh. Boleh baru tak utama kita bukannya nak pandai cakap Arab dengan orang Arab. Tujuan kita nak faham Al-Quran. Betul. Mengangkat lagi Ustazah. Ya. Tujuan saya cukup yakin. Peringkat kita nak faham apa yang kita baca. Itu sahaja. Okey, seterusnya. Jadi hari ini saya bagi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang terdiri daripada mubtada dan khabar. Ada lagi ya, tak habis tu. Ada lagi di bawah tu nak jadi orang yang nak jadi orang yang berjaya. Ada lagi. Tapi saya tak masukkan semua. Okey, jadi hari ini jelas kita dah faham jumlah ismiyah mestilah bermula dengan kalimah isim. Dan bila kita sebut jumlah ismiyah,
mesti terdiri daripada dua perkara, mubtada dan Khabar. Khabar. ya, mesti mubtada mesti kalimah isim. Ya, khabar tidak semesti isim. Ya, khabar tidak semesti isim. Okey, alhamdulillah. Dapat sikit-sikit insya-Allah. Okey. Okey, ada persoalan? Ada soalan boleh tanya insya-Allah. Ustazah, apa tadi hazar tu jadi hazihi pun samalah. Sama kan saya kata semua isim isyarah. Semua isim isyarah. Tak semua, maknanya tidak ada yang terkecuali. Haza muzakkar, hazihi muannas. Kan? Tilka. Boneka, insya-Allah. Okey, minggu depan nak belajar apa? Nak belajar isim isyarah dengan isim isim mausul ke atau nak apa? Bagi tahu kat saya siang-siang. Awal-awal. Sebab kita nak kenal isim isyarah, isim domir semua dah pandai. Alhamdulillah. Isim mausul, isim isyarah belum belajar lagi tapi dia boleh jadi mubtada. Minggu depan nak belajar apa? Mausul. Isim mausul. InsyaAllah. Saya masukkan sekali dalam jumlah ismiyah. Dah pandai jumlah ismiyah baru pergi jumlah fi'liyah satu-satu supaya jangan clear. Okey, boleh berhenti. Subhanakallahumma bihamdika dan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.